Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Junaida dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan memperkenalkan hasil tugasan kami yang bertajuk penyebaban sebab musabab. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haniza binti Mufti dan dua orang rakan saya iaitu Dayang Nurul Syafina dan Juraida. Sebelum kita meneruskan pembentangan, kita harus mengetahui apa itu penyebaban dan apa itu sebab dan musabab. Okey, penyebaban ni dalam sejarah dia merupakan percubaan untuk mengesan peristiwa, semasa dan kejadian sejarah kepada sebab dan juga akarnya. Hal ini kerana ia merujuk kepada tentang sebab musabab berlaku sesuatu kejadian tersebut. Dalam sejarah, penyebaban ini dia timbul dia timbul melalui usaha untuk menjelaskan lagi perjalanan sejarah secara lebih terperinci. Menurut pandangan Plato, segala sesuatu yang terjadi ataupun berubah mestilah disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu, di mana hal ini kerana tiada yang dapat terjadi jika tanpa alasan. Jadi, sejarah ini dia tidak tergantung kepada penceritaan secara naratif sahaja. Namun, ianya juga melibatkan penjelasan dan analisis tentang sebab-sebabnya. Okey, seorang sejarawan ni dia memerlukan sebab musabab terhadap perkara yang berlaku. Selagi ia mengharapkan jawapan, seseorang sejarawan ni dia akan terus bertanya, terus menyelidik dan menyiasat mengenai sesuatu peristiwa itu. Kita ambil contoh, Jepun menakluki tanah Melayu adalah kerana pihak Jepun sukakan peperangan. Suka akan peperangan inilah yang mungkin menjadi sebab kenapa Jepun itu menakluki tanah Melayu. Okey, seterusnya kita beralih kepada maksud sebab dan musabab. Maksud sebab ni dari sudut bahasa adalah ianya ibarat kepada sesuatu yang mungkin dengan menyampaikan kepada maksud yang tertentu. Manakala musabab ini pula dia merupakan hukum yang lahir ataupun wujud disebabkan kewujudan sebab-sebab tersebut. Dari sudut istilah usul fiqh, sebab musabab ni dia merujuk kepada sifat yang zahir dan tepat yang mana dalil menunjukkan bahawa sebab musabab ini berperanan sebagai penunjuk. Seterusnya kita beralih kepada maksud disiplin dalam sejarah. Terdapat dua tokoh yang telah mengemukakan pandangan terhadap disiplin dalam sejarah ini, iaitu menurut Yusuf Ibrahim, sejarah ini dia adalah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempunyai konsep dan teori, kaedah ataupun tata caranya dan juga falsafah yang tersendiri dalam proses dia mencari dan menentukan sifat serta kebenarannya. Menurut Rochiati Wiryatmaja pula, dia berpendapat bahawa sejarah ni dia merupakan satu disiplin ilmu yang menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, nilai-nilai spiritual dan juga kultural. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang konsep sebab musabab menurut pandangan tokoh. Melalui Arnold Toynbee, beliau berpendapat bahawa keruntuhan sesuatu tamadun bukanlah keburukan mutlak kerana ia berasal daripada pengalaman yang pernah dilalui oleh tamadun itu dan ia sudah pasti akan terkesanlah pada tamadun yang baru. Beliau juga mengatakan peringkat dalam sebuah tamadun adalah bermula daripada peringkat perkembangan, peringkat penerusan, peringkat menghadapi musibah dan ujian luar, peringkat perpecahan kepada peringkat kepimpinan dan pemerintahan, dan akhir sekali peringkat kelemahan sehinggalah hilanglah tamadun tersebut. Beliau berpendapat faktor kebangkitan tamadun ni adalah berasal daripada faktor dalaman dan faktor luaran. Tokoh kedua ialah Malik bin Nabi. Beliau telah mengutarakan teori pemeringkatan tamadun. Beliau mengatakan peringkat tamadun bermula daripada roh sehingga sebab musabab kebangkitan dalam sesebuah masyarakat itu tersendiri.
Seperti yang sedia maklum bahawa peringkat law bermula daripada pembangunan iaitu masyarakat beragama dan bertamadun. Peringkat kedua pula ialah timbul petanda negatif seperti bermulalah berlaku penyelewengan akidah masyarakat. Contohnya, masyarakat Abasia pada mulanya bersifat individualistik dan peringkat ketiga pula bermulalah perpecahan jiwa iaitu penguasaan hawa nafsu syapahat sehinggalah jatuhannya dan kehancurannya sesuatu tamadun tersebut. Malik bin Nabi juga turut mengatakan sikap manusia itu sentiasa berubah-ubah disebabkan oleh persekitaran berlaku di sekelilingnya sehingga ia menjadi sebab kepada kebangkitan dan kejatuhan dalam sesebuah masyarakat. Menurut pandangan Ibnu Khaldun pula, beliau mengungkapkan teori asabiyah sebagai suatu penolak kepada kejatuhan dan kebangkitan sesebuah masyarakat. Beliau berpandangan bahawa masyarakat yang bertamadun merupakan faktor yang mendorong kepada kemajuan dalam masyarakat. Dari sini beliau melihat kesesaran pada peringkat awal masyarakat ialah dalam membina sesebuah masyarakat yang mengukuhkan nilai asabiyah. Hal ini kerana asabiyah ini mempunyai ciri-ciri yang dapat membangunkan tamadun. Kerana contohnya ia sanggup mandi darah untuk mempertahankan sesuatu atau sanggup mati demi sahabatnya. Akhir sekali ialah Profesor Dr. H. Rachmat Syafiee M.A. Beliau berpendapat sebab urgensi dalam mempelajari munasabah ialah untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab munculnya kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran adalah kerana tidak mengetahui munasabah dan intensifikasi pengertian Al-Quran itu. Al-Quran ini menunjukkan manusia bukan berlaku secara spontan tetapi adalah didahului dengan tindakan mereka melakukan sebab-sebab yang membawa kepada kejayaan tersebut. Contohnya, Zulkarnain dapat capai kemenangan bertitik kepada tolak ilmu berkenaannya melalui ilmu bi al-asab yang telah dianugerahkan Allah kepadanya dalam ayat 83 hingga 97 surah Al-Kahfi. Beliau mengatakan sebab untuk memahami Al-Quran kerana seseorang yang tidak memahami Al-Quran akan keliru dan salah mentafsirkannya suatu kelak nanti. Saya akan teruskan pembentangan hari ini kepada tajuk penyebaban dalam sejarah. E.H. Carr mengatakan dalam bukunya What is History bahawa kejadian sejarah adalah kejadian sebab musabab. Dalam kuliah terakhirnya, seorang ahli sejarawan bertanyakan soalan mengapa tanpa henti. Hal ini dikatakan demikian kerana sejarawan tersohor adalah orang yang selalu bertanya soalan mengapa dalam apa jua situasi atau konteks yang dihadapinya. Dalam pada itu, Carr juga menegaskan bahawa seorang ahli sejarah yang mengkaji tanpa fakta merupakan seorang yang tidak berpendirian dan tidak berguna. Dari segi ilmu sejarah pula, penyebaban timbul melalui usaha untuk menerangkan perjalanan sejarah dengan lebih kritis. Penyebaban dalam sejarah perlu dikupas daripada aspek siapa, kenapa, bagaimana, di mana dan sebagainya, yakni 5W1H. Tanpa alasan dan bukti yang kukuh, sukar untuk seseorang ahli sejarawan itu untuk mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Seterusnya, kita akan beralih kepada tajuk pendekatan dalam penyebaban. Pendekatan menurut Kamus Dewan Bahasa bermaksud kaedah, cara, langkah-langkah dan sebagainya yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan tugas. Sesuatu peristiwa penting yang berlaku disebabkan oleh satu rangkaian faktor, iaitu satu sebab membawa kepada sebab yang lain. Contohnya pembunuhan Bridge. Jadi yang dibangkitkan dalam hal ini bukannya sebab-sebabnya, tetapi proses atau selok-belok terjadinya sesuatu. Sejarawan akan memberikan sebab pokok iaitu sebab kepada semua penyebaban. Namun begitu, setiap pendekatan yang digunakan adalah berbeza dalam penyebaban.
Menurut Michael Oakeshott, semua yang berkaitan dengan sebab ini adalah pernyataan yang berbentuk bagaimana. Setiap sejarawan perlu memberikan beberapa sebab bagi sesuatu peristiwa yang sama. Ringkasnya, rantaian sebab-sebab itu boleh merupakan ekonomi, psikologi, politik, pribadi, ideologi, dan lain-lain. E.H. Carr menyatakan bahwa penelitian sejarah sebagai proses sistematik dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Menurut Collingwood pula, sejarawan harus menghayati pemikiran Datuk Maharaja Lela dan cuba mendapatkan sebab kenapa setiap kejadian boleh berlaku. Namun kelemahannya ialah pendekatan ini agak sempit kerana penyebaban sesuatu perkara hanya berlaku bergantung dengan pemikiran si pelaku. Menurut Geoffrey pula, sejarawan disarankan tidak menekan isu sebab-sebab melainkan tertumpu kepada akibat-akibatnya. Penyebaban adalah milik sejarah, sedangkan akibat adalah milik kita. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada Juraida. Rumusan dalam tajuk ini ialah tidak akan terjadi sesuatu tanpa sebab dan musabab, dan bagi setiap peristiwa itu sudah pasti akan disusuli oleh peristiwa tersebut. Namun begitu, terdapat sikap dangkal atau penolakan terhadap penjelasan tentang musabab ini. Oleh itu, peristiwa sejarah itu hanya akan bersangkutan dengan manusia sahaja. Dalam hal ini juga, sebab musabab penting dalam sejarah untuk mengetahui penerangan dalam peristiwa sejarah yang lalu. Dengan adanya penyebaban dalam sejarah, ini akan mewujudkan lagi rasa ingin tahu sejarah yang telah berlaku pada masa lalu itu. Bukti dan fakta sejarah akan diketahui melalui sumber primer dan sumber sekunder, di mana fakta yang benar akan membolehkan para sejarawan menyusul cerita sesuai dengan bahan yang ada. Akhir sekali ialah rujukan. Terdapat 14 rujukan yang kami gunakan untuk menyiapkan tugasan kami dan mencari maklumat berdasarkan tajuk kami. Sekian itu sahaja pembentangan kami hari ini. Sekian, terima kasih.